A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan fokuskan soalan yang sama lagi, iaitu soalan 5B. Kerana bentuk soalan yang kita akan tengok pada kali ini masih lagi bentuk yang sama. Cumanya kita akan fokuskan pada hari ini berkaitan dengan tanda wakaf. Bentuk soalan itu apa? Yang sama seperti video-video yang lepas, iaitu tulis 3 tanda wakaf yang terdapat dalam ayat dan nyatakan cara bacaannya. Apa yang sama antara video kali ini dan video-video yang lepas? Bentuk soalannya, dia meminta calon untuk menyatakan cara bacaan. Maknanya, walaupun calon tidak tahu nama hukum tajwid, calon masih boleh menjawab. Cuma untuk video kali ini, Ustaz akan ceritakan juga, Ustaz akan tunjukkan juga cara mudah untuk calon mengingat nama-nama wakaf beserta cara bacaannya. Dalam slide pertama, slide A ini Ustaz telah letakkan wakaf yang pertama yang dinamakan sebagai wakaf kafi. Okey. Cara bacaannya berhenti lebih baik. Tandanya seperti dalam kotak berwarna biru muda itulah. Untuk tanda wakaf yang kedua dalam slide B, namanya wakaf Hasan. Cara bacaannya ialah sambung lebih baik. Simbolnya seperti dalam petak berwarna biru muda yang dimulakan dengan huruf Sad. Tanda wakaf yang ketiga dalam slide C dinamakan sebagai wakaf jaiz, yang mana cara bacaan bagi wakaf ini ialah boleh berhenti, boleh sambung. Simbolnya adalah huruf Jim seperti yang terpapar dalam slide C. Untuk wakaf yang keempat dinamakan sebagai wakaf lazim. Cara bacaannya mesti berhenti. Simbolnya adalah huruf mim. Dan wakaf yang terakhir yang kita akan tengok pada hari ini ialah wakaf qabih, yang mana wakaf ini kita dilarang berhenti. Simbolnya adalah huruf lam alif. Seterusnya kita akan tengok slide cara mengingat nama tanda wakaf. Dalam jadual dalam slide, Ustaz telah letakkan 5 tanda wakaf dan 5 namanya sekali, dan juga catatan. Okey, kita tengok tanda wakaf yang pertama, iaitu tanda wakaf kafi. Antara kelima-lima wakaf yang ada, hanya wakaf kafi sahaja yang ada huruf qaf. Huruf qaf sama dengan huruf K dalam tulisan Rumi. Dan kalau kita perhatikan nama-nama wakaf yang ada, hanya wakaf kafi sahaja yang ada huruf K. Maknanya kita dapat petunjuk di situ huruf qaf dan K. Maknanya kalau wakaf kafi tandanya bermula dengan huruf qaf, namanya bermula dengan huruf K. Ada huruf K lah. Okey. Untuk tanda wakaf yang kedua, iaitu wakaf Hasan, sama juga kita tengok huruf pertamanya. Huruf pertamanya ada huruf Sad. Antara semua tanda wakaf yang ada, wakaf Hasan saja yang ada huruf Sad.
Dari segi nama, mengikut ejaan Rumi pun hanya wakaf Hasan yang ada huruf S. Kalau kita tengok catatan, huruf Sad sama dengan huruf S. Tanda wakaf yang ketiga hanya ada satu huruf, iaitu huruf Jim. Dan antara kelima-lima tanda wakaf, hanya wakaf Jaiz sahaja yang ada menggunakan huruf Jim. Dalam ejaan Rumi pula, nama Jaiz hanya Jaiz sahaja yang menggunakan huruf J. Tanda-tanda wakaf yang lain tidak ada huruf J. Kalau tengok catatan, kita dapat lihat huruf Jim sama dengan huruf J. Untuk wakaf yang keempat, iaitu wakaf lazim, simbolnya huruf mim. Antara kesemua tanda wakaf, hanya wakaf lazim yang menggunakan huruf mim. Untuk ejaan Ruminya pula, hanya wakaf lazim yang ada huruf M. Dan huruf mim sama dengan huruf M dalam tulisan Rumi. Untuk wakaf yang kelima, iaitu wakaf qabih, yang bersimbolkan lam alif, Ustaz letakkan di sana dalam bahagian catatan, tidak berkenaan. Maknanya sekiranya kalau muncul dalam soalan lam alif, kita tahu dah lah kan, tanda wakaf yang empat tadi semuanya ada padanan antara huruf-huruf hijaiyahnya yang pada tanda-tanda wakaf dengan nama-namanya dalam ejaan Rumi ada padanan. Maknanya sekiranya ada tanda wakaf yang tidak mempunyai padanan, kita boleh letakkan ia sebagai wakaf qabih. Untuk cara bacaan tanda wakaf, Ustaz telah susun satu bentuk cerita. Untuk itu, tanda wakaf perlu disusun mengikut aturan yang di atas, bermula dengan wakaf kafi, diikuti wakaf hasan, wakaf jaiz, wakaf lazim, dan diakhiri dengan wakaf qabih. Ceritanya berada dalam bahagian catatan dalam slide. Mari kita baca sama-sama. Tanda wakaf ni berkaitan dengan tempat yang boleh kita berhenti dan mengambil nafas semasa membaca Al-Quran. Jadi, berhenti lebih baik. Namun begitu, kadang-kadang ada tanda wakaf yang menunjukkan bahawa sambung lebih baik. Ada masanya pula, kita akan jumpa tanda yang boleh berhenti, boleh sambung. Tetapi, pada akhirnya, kita juga mesti berhenti. Dan, kita kena ingat bahawa ada beberapa tempat yang dilarang berhenti. Itu ceritanya. Maknanya kalau kita tengok dalam bahagian catatan, ada tulisan berwarna hitam dan tulisan berwarna merah. Tulisan berwarna merah merupakan cara bacaan bagi setiap tanda wakaf. Jadi untuk memastikan cerita ini boleh diceritakan dengan lancar, kita boleh mengingat dengan mudah, maka tanda wakaf yang ada tadi perlu disusun mengikut aturan yang terdapat dalam jadual yang telah Ustaz sediakan. Mari kita lihat contoh soalan. Soalan diambil daripada Surah Al-Ma'idah ayat 51. Di dalam slide, Ustaz telah tandakan 3 tempat
yang ada tanda wakaf. Tanda yang pertama iaitu huruf mim, tanda yang kedua huruf jim, dan tanda yang ketiga wakaf yang dimulakan dengan huruf qaf. Seterusnya mari kita lihat contoh cara menjawab. Tanda wakaf yang pertama tadi huruf mim iaitu wakaf lazim. Cara bacaan mesti berhenti. Tanda wakaf yang kedua iaitu huruf jim iaitu wakaf jaiz. Cara bacaannya boleh berhenti, boleh sambung. Manakala tanda wakaf yang ketiga iaitu wakaf yang dimulakan dengan huruf qaf iaitu wakaf kafi. Cara bacaannya berhenti lebih baik. Kita lihat contoh soalan yang kedua daripada surah At-Taubah ayat 37. Dalam ayat ini juga Ustaz telah tandakan 3 tempat yang mempunyai tanda wakaf. Tanda yang pertama, tanda wakaf yang dimulakan dengan huruf sad. Tanda yang kedua, tanda wakaf dengan huruf jim. Kemudian tanda wakaf yang ketiga ialah tanda wakaf yang dimulakan dengan huruf qaf. Mari kita lihat contoh cara menjawab bagi soalan yang kedua ini. Tanda wakaf pertama tadi ialah wakaf hasan. Cara bacaannya sambung lebih baik. Manakala wakaf yang kedua iaitu wakaf jaiz, cara bacaannya boleh berhenti, boleh sambung. Dan tanda wakaf yang ketiga iaitu wakaf kafi, cara bacaannya berhenti lebih baik. Sekian sahaja perkongsian kita tentang tanda wakaf untuk kali ini. Bertemu lagi dalam siri video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Ustaz Zafrul untuk video lain yang lebih menarik. Assalamualaikum.